Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini akan membincangkan mengenai media sosial dan personal. Sebelum meneruskan dengan lebih mendalam apa itu media sosial, adalah lebih elok jika kita lihat terlebih dahulu pengenalan tentang media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian atau online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Andreas Kaplan dan Michael Hanlin pula mendefinisikan media sosial sebagai satu kumpulan aplikasi berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Sejarah awal kemunculan media sosial ini bermula pada tahun 1978 dengan penemuan papan buletin berfungsi untuk muat turun maklumat dan komunikasi melalui surat elektronik. Media sosial terus berkembang sehingga perkhidmatan penerbitan blog iaitu Blogger pertama kali dilancarkan pada tahun 1999 oleh Pyra Labs. Elemen sosial cuba dibawa masuk ke dalam media untuk diubah menjadi alat yang boleh berkomunikasi antara pengguna. Jaringan sosial ini berkembang dengan begitu cepat sehingga boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang penting pada dunia hari ini. Buktinya dapat dilihat menerusi aplikasi dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Media sosial juga boleh dibahagikan kepada beberapa kategori lain seperti perbincangan melalui forum, mengadakan video secara langsung, penulisan di dalam blog, interaksi permainan video dan lain-lain. Seterusnya kita beralih kepada kontroversi tentang personal dan media sosial. Apa tu Dalam era globalisasi kini, media baru dilihat lebih dominan berbanding dengan media tradisional yang lain. Misalnya media cetak, media elektronik, media siaran dan media interpersonal yang lain. Rentetan daripada itu, bentuk masyarakat pada era ini juga menyaksikan beberapa perubahan dalam personal dan media sosial itu sendiri. Yang jelas, masyarakat kini tidak lagi hidup dalam kumpulan-kumpulan kecil atau berpuak. Malah, era masyarakat masa ini dikaitkan dengan pengaruh media massa yang digantikan dan ditambah baik dengan adanya kewujudan komunikasi perantaraan. Dalam masyarakat kini, sebahagian media massa digantikan dengan narrowcast interaktif media yang mencapai khalayak terpilih sehingga membentuk sebuah komuniti atau kumpulan maya melalui pelbagai bentuk komunikasi baharu, khususnya melalui komunikasi dalam talian atau perantaraan komputer yang berasaskan internet. Umum mengetahui bahawa komunikasi yang terbentuk adalah hasil daripada pencantuman komunikasi massa dan interpersonal yang meluas merentasi dunia serta menyaksikan perubahan infrastruktur di samping turut mempengaruhi masyarakat semasa di semua peringkat, iaitu hubungan individu, hubungan kumpulan atau organisasi, hubungan sosial dan juga hubungan global. Dalam kontroversi personal, Computer Mediated Communication iaitu CMC atau lebih dikenali sebagai komunikasi perantaraan dikatakan kurang digunakan oleh seseorang individu. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir masyarakat yang masih kurang mahir dalam mengendalikan media komunikasi perantaraan ini, lebih-lebih lagi golongan veteran atau golongan yang lebih berusia. Di samping itu, kontroversi yang wujud dalam aspek personal ini adalah kekurangan isyarat verbal untuk mentafsir maksud sesuatu mesej ataupun maklumat. Bukan itu sahaja, komunikasi sebegini hanya sesuai bagi sesetengah bentuk interaksi sahaja, khususnya yang melibatkan komunikasi berkaitan tugas seperti pertukaran maklumat dan pertanyaan. Oleh sebab itu, kemunculan pelbagai teknologi dan aplikasi baharu berasaskan internet dan konvergensi ini termasuklah media sosial seperti jaringan sosial dan dunia maya menyaksikan pilihan pengguna semakin pelbagai.
Beralih kepada kontroversi media sosial pula, senario ini sangat berkait rapat dengan isu-isu yang sering berlaku di dalam media-media sosial kini. Tamsilnya, pemalsuan maklumat, penyebaran fitnah dan gosip, pelayaran web negatif, aktiviti perjudian dan seangkatan dengannya. Seperti yang kita ketahui, laman jaringan sosial dan masyarakat amat sukar dipisahkan pada alaf ini. Ledakan teknologi maklumat kian bercambah dan meluas terhadap sumber maklumat yang pelbagai. Hal ini demikian kerana maklumat tidak terhad daripada satu sumber sahaja, tetapi muncul daripada pelbagai sumber lain. Abad digital menyaksikan maklumat, berita dan satu-satu isu itu diketahui dengan pantas dan disebarkan menerusi dunia maya sama ada di dalam ataupun di luar negara. Kesemua laman sosial misalnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya mempunyai ciri dan cara penggunaan yang berbeza, namun tetap berkongsi prinsip yang sama iaitu perkongsian maklumat tanpa sepadan. Natijahnya, teknologi komunikasi digital seperti media sosial ini semakin berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia. Kita boleh mendapatkan apa jua maklumat yang kita inginkan dengan hanya menekan butang di hujung jari dan segala informasi jelas terpampang. Hatta, pengguna di media sosial tidak kira di laman Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya hendaklah lebih berhati-hati dalam berkongsi pelbagai jenis maklumat dengan pengguna-pengguna lain. Seterusnya, anda semua juga pasti sedia maklum bahawa media sosial telah menjadi rangkaian komunikasi yang meluas bagi segenap lapisan masyarakat, tidak kira golongan remaja, dewasa maupun pemimpin. Oleh itu, mari sama-sama kita lihat panduan penggunaan media sosial dan personal. Panduan yang pertama ialah menggunakan bahasa yang sopan. Meskipun media sosial bersifat peribadi, kita masih perlu mempamerkan kesopanan dan kesantunan ketika berkomunikasi. Setiap hantaran, ciapan dan komen hendaklah menggunakan bahasa yang santun, baik dari segi struktur ayatnya dan penggunaan kata ganti nama diri yang betul. Elakkan diri daripada gaya pertuturan yang negatif serta menggunakan perkataan yang kasar, kesat dan lucah. Harus diingat, interaksi kita pada medium terbuka haruslah selari dengan adab dan sopan sebagai warga negara yang patuh pada prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Panduan yang kedua, menyebarkan maklumat yang tepat dan sahih. Terdapat 3 cara mudah sebelum kita menyebarkan sesuatu maklumat. Pertama, semak sumber berita sebelum memanjangkannya. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Kedua, fikir manfaat berita sebelum berkongsi dan menyebarkan maklumat. Apakah hanya untuk menimbulkan panik atau sekadar menjadi jagoh dalam berkongsi maklumat terkini? Jika tiada manfaat jelas, eloklah agar tidak dikongsi dan disebar. Ketiga, berhati-hati dengan cerita penuh emosi. Setiap berita atau cerita yang ingin disebar perlu diteliti dan disemak terlebih dahulu agar tidak terjebak dalam kancah penipuan atau skam. Panduan yang ketiga, dilarang menyentuh isu-isu sensitif. Pengguna media sosial dilarang menyentuh dan menularkan isu-isu sensitif seperti 3R, iaitu race, perkauman, religion, agama dan royalty, institusi diraja. Hal ini bagi menunjukkan rasa hormat terhadap adanya perbezaan latar belakang budaya. Biasakan untuk menyebarkan perkara-perkara yang bermanfaat dan bersifat neutral agar konflik antara pengguna media sosial yang lain dapat dihindari. Panduan yang keempat, dilarang melibatkan diri dengan jenayah buli cyber. Jenayah buli cyber akan memberi impak buruk kepada mangsa buli, terutamanya gangguan dari segi mental dan emosi. Hal ini demikian kerana capaian pembulian cyber lebih meluas di alam maya berbanding di alam nyata. Oleh itu, jangan sesekali mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah, ejekan dan hasutan. Harus diingat, membawang juga buli cyber.
Panduan yang terakhir, dilarang menciplak hak cipta orang lain. Ketika anda ingin menularkan sesuatu perkara dan informasi yang bermanfaat milik orang lain, pastikan anda meminta izin dan menyatakan sumber asal teks, lukisan, video maupun gambar tersebut. Hal ini bagi menunjukkan satu bentuk penghargaan hasil karya seseorang. Kredit, jangan tak kredit. Jelaslah, panduan ini perlu diikuti oleh setiap pengguna media sosial dan apa yang penting ialah fikir dahulu sebelum bertindak. Media sosial kini mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan. Penggunaan media sosial kini tidak terhad, bukan sekadar bahan interaksi dan komunikasi, tetapi dapat digunakan dengan lebih meluas dalam bidang perniagaan, hal ehwal keagamaan, aktiviti kebudayaan, perubatan, politik dan sebagainya. Media sosial mampu membawa kepada kebaikan yang ketara kepada pengguna jika digunakan secara bijak. Oleh itu, ditegaskan supaya masyarakat lebih mengambil segala kebaikan media sosial untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan menjauhi segala aktiviti yang tidak berfaedah sewaktu menggunakan media sosial. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni buang yang keruh dan ambil yang jernih. Daripada menjadi tong kosong yang berbunyi nyaring di media sosial tanpa hala tuju, lebih baik kita memanfaatkannya demi kesejahteraan bersama dan membina negara yang maju pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.